Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam tajuk yang samalah untuk sebatin karbon. Cuma untuk hari ini kita akan pergi kepada alkohol dulu. Okey. So mengenai dengan alkohol, pada hari ini apa yang kita akan belajar sebenarnya? Pada hari ini ada 4 benda yang kita akan belajar mengenai dengan alkohol pada hari ini. Okey. So yang pertama kita akan belajar mengenai dengan formula bagi alkohol. Okay. And then yang kedua, kita akan belajar mengenai dengan formula structure, iaitu macam mana kita nak melukis dengan cara yang betul. Okay. Yang seterusnya, kita akan belajar mengenai dengan formula molekul. Okay. Dan akhir sekali, kita akan belajar mengenai dengan isomer bagi alkohol. Okay. So video kali ini kita akan fokuskan kepada 4 perkara ini. Okay. So, but first of all, saya nak awak tengok dekat bahagian tepi ni. Okay. So, kalau awak nampak dekat tepi ni, saya tulis kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi bagi alkohol dia adalah kumpulan hidroksil ataupun OH. Okey, kumpulan berfungsi ni apa sebenarnya? Kumpulan berfungsi ni adalah dia sebenarnya menentukan bila awak nampak sebarang sebatian ataupun sebarang formula kimia dan sebagainya kan, bila awak nampak dalam sebatian tu sahaja ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan pada akhirnya akan berakhir dengan kumpulan OH ini, automatik awak tahu bahawa bahan awak itu adalah alkohol. Sebagai contoh, sebagai contoh saya buat kat tepi ni. Contoh kita ada C2H5OH. So sebagai contoh kita ada C2H5OH. So, ini merupakan satu sebatian. Tapi awak tak tahu ini alkana ke, alkena ke, alkona ke, alkohol ke, ester, mahupun asid karbosilik. Tapi macam mana cara untuk awak nak menentukan dengan adanya kumpulan hidroksil ni lah, ataupun dengan adanya kumpulan berfungsi ni lah. Okey, sebab daripada situ barulah awak tahu, kumpulan hidroksil ni OH, ada OH kat belakang dia. So, awak tengok daripada sebatian dia, belakang ni ada OH. So, dia refer kepada apa? Dia refer kepada alkohol. Okey. So, itu adalah fungsi. Kenapa awak kena tahu kumpulan berfungsi ni apa dia? Okey. So, kita teruskan kepada kita punya pembelajaran. Okey. So, pembelajaran kita yang seterusnya adalah untuk kita nak melukis ataupun kita nak menamakan bagi alkohol. Okey, so sebagai contoh. Untuk kita ada alkohol A. Alkohol A sebagai contoh kita nak karbon dia berapa? Sebagai contoh saya nak karbon dia kat sini, maybe kita boleh letakkan, nak letakkan berapa? Nak letakkan 3. Contoh kita letakkan 3 karbon dekat sini. Contoh kita letakkan 3 karbon dekat situ. So bila kita letakkan 3 karbon, bila kita letakkan 3 karbon, sekejap so bila kita letakkan 3 karbon, kita kena refer kepada formula dia. So apa formula bagi alkohol? Formula bagi alkohol awak boleh nampak dekat tepi ni. So dekat tepi ni lah merupakan formula untuk alkohol, iaitu CnH2n tambah 1. So sekarang ni awak refer balik kepada awak punya karbon. Ini kita pergi kepada formula molekul dulu . So untuk alkohol A kita ada berapa karbon? Kita ada 3. So N itu merujuk kepada bilangan karbon. So C3H2n. N kita tadi 3. Darabkan dengan 2 kita akan dapat 6 tambah 1 dapat 7. Ini patutnya ada OH yang kat belakang, saya tertinggal. OH. So dia akan jadi C3H7. So C3H7. And then tengok ada OH dekat belakang, dan OH tu juga menunjukkan kepada kumpulan berfungsi. Yang ini bila kita nampak je sebarang sebatian belakang dia ada OH. So mesti kita kena tahu yang itu adalah alkohol. So dia akan jadi C3H7 OH. Ini untuk alkohol A. Okey.
Untuk alkohol B pula. Untuk alkohol B sebagai contoh kita ada karbon berapa? Okey, maybe kita boleh letakkan 2 karbon lah. Kita letakkan 2 karbon. So dia akan jadi formula molekul dia akan jadi CN. N refer kepada bilangan karbon. So CN, karbon tadi 2 je. So akan jadi C2. H2N tambah 1. So 2 darabkan dengan 2 dapat 4 tambah 1 dapat 5. So akan jadi C2 H5. And then jangan lupa kita tambahkan OH dekat belakang dia. Jangan lupa tambahkan OH dekat belakang dia. Kenapa tambah OH? Sebab dia merupakan kumpulan berfungsi bagi alkohol. Okey, so sekarang ni awak dah ada formula molekul untuk alkohol A dan juga untuk alkohol B. Seterusnya kita akan pergi kepada formula structure. Ini macam mana kita nak melukis formula structure untuk alkohol A dan juga alkohol B. Okey, so pertama sekali kita gunakan asas yang sama lah. Okey, so first sekali awak nampak karbon dekat sini ada berapa? Karbon dekat sini ada 3. So langkah yang pertama awak lukis dulu rantaian karbon dia. Okey, awak lukis dulu rantaian karbon dia. So karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 3. So awak lukiskan lah. So ini karbon yang pertama, ini karbon yang kedua, ini karbon yang ketiga. And then hidrogen dia ada berapa? Hidrogen dia ada 7. So awak isikan sahaja setiap karbon ni dengan hidrogen. So ini hidrogen, ini 1, 2, this one 3. Okay, awak isikan je. Ini 4, ini 5. Awak isi sampai ada 7 So ini 6, ini 7. Dah dapat dah 7. Tapi awak tengok kita dah buat dah C3. Kita dah buat dah H7. OH ni nak letak mana? OH ni kita akan letakkan dekat bahagian yang kosong kat sini. So yang kosong ni awak letakkan OH. So macam ni sahaja untuk formula structure bagi alkohol A. Seterusnya kita buat untuk alkohol B pula. Untuk alkohol B, karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 2. So kita lukiskan dulu rantaian karbon dia. So ini karbon yang pertama, ini karbon yang kedua. Seterusnya dia akan ada berapa hidrogen? Dia akan ada 5. So kita isikan sahaja dulu, tak ada masalah. So ini hidrogen yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan juga yang ini akan jadi yang kelima. Okey, kita dah selesai buat untuk karbon, dah selesai buat untuk hidrogen. Yang tinggal adalah OH. OH nak letak kat mana? OH kita akan letakkan dekat bahagian yang kosong tu lah. Okey, yang ini kita akan letakkan dekat sini. So awak tarik bawah, awak tulis OH. So inilah dia formula structure untuk alkohol A dan juga untuk alkohol B. Okey, faham Sekarang ni kita akan pergi kepada penamaan pula. Sekarang ini kita akan pergi kepada penamaan pula. Untuk penamaan, macam mana kita nak lukis? Macam mana kita nak bagi nama bagi alkohol yang ada sekarang ni? Dia sebenarnya akan menggunakan metod yang sama lah. So sekarang ini saya harap awak dah already hafal. Okay, sekejap. Saya harap awak dah already hafal. Waktu mula-mula video yang saya tunjukkan tu, saya ada pernah tunjukkan akronim untuk sebatian karbon. Okay, daripada karbon yang pertama sampailah karbon yang ke-10 tak silap saya. Okay, so mama eat papaya but papa has his orange next door. Okay, so yang benda-benda tu saya harap awak dah hafal dan awak dah clear dah. Okay, sekarang ini untuk alkohol A, karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 3. So berdasarkan penamaan, berdasarkan penamaan, ini untuk 1 karbon, ini untuk 2, ini untuk 3, ini untuk 4, ini untuk 5. So berdasarkan penamaan sistem IUPAC, kalau 1 karbon dia adalah mama. Mama ni apa? Mama ni mat. And then kedua dia akan jadi add. Kalau yang ketiga dia akan jadi apa? Mama eat papaya, dia akan jadi prop.
Kalau 4, mama eat papaya but. Dia akan jadi boot. And then 5 dia akan jadi pen. Okey, ni saya harap awak dah hafal So kalau awak tak ingat lagi ataupun awak terlepas tentang perkara ini, saya harap awak ulang balik dalam video sebatian karbon yang awal-awal dulu. Okey, ada dalam bahagian alkana, alkena macam tu. Okey, so awak refer balik kepada yang itu. Okey, so sekarang ini awak tengok bilangan karbon kalau ada 3, nama dia akan jadi prop. Betul? Nama dia akan jadi prop. So, dalam alkohol awak akan ambil nama depan dulu. So, dalam alkohol awak akan ambil nama depan dulu. So, nama depan dia untuk 3 karbon adalah prop. Dan nama akhir dia akan berakhir dengan ini. Berakhir dengan the words anol. Bermaksud bila kita tambahkan prop dan juga anol, maka dia akan jadi apa? Maka penamaan dia akan jadi propanol. Okey, propanol. Okey, di mana prop ini adalah menunjukkan karbon awak ada 3. Meanwhile, yang anol ni pula adalah nama bagi alkohol. Okey, nama bagi apa? Nama bagi alkohol. So untuk yang pertama ini, iaitu alkohol A, nama dia adalah propanol. Okey, kita pergi kepada sebatian ataupun alkohol B pula. Untuk alkohol B, karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 2. So berdasarkan penamaan, kalau karbon ada 2, nama dia akan jadi eth. Nama awal dia adalah eth. Tambahkan dengan anol, dia akan jadi apa? Dia akan jadi etanol. Okey, dia akan jadi etanol. So inilah awak punya penamaan untuk alkohol B. Okey. So ini dia apa yang kita akan belajar pada awal-awal ni, yang basic dulu. Okey. So ini untuk yang basic. Yang seterusnya kita akan pergi kepada isomer pula. Isomer untuk alkohol ni dia tak berapa susah sebenarnya. So awak jangan risau. Dia a bit mudah daripada alkena dan juga alkana yang sebelumnya. Okey, so kita pergi kepada isomer pula. So untuk isomer, awak tengok kat sini. Isomer bagi alkohol ni saya tulis apa ni? Okey, apa maksud isomer? Isomer ni merupakan sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula structure yang berbeza. Sebagai contoh apa dia, cikgu? Sebagai contoh dekat sini saya ambil alkohol A. Untuk alkohol A ni sebagai contoh saya ambil butanol lah. Tak nak lah. Saya ambil saya ambil propanol. Saya ambil propanol sebagai contoh. So kalau propanol, kalau propanol sebatian molekul dia berapa? Maaf, formula molekul dia berapa? Dia akan jadi C3 H7 OH. Okey. So untuk alkohol A kita gunakan propanol. Sekarang ni awak tengok apa definition bagi isomer. Isomer definitionnya formula molekul yang sama. Bermaksud alkohol A dan juga alkohol B, formula molekul yang ada dia adalah sama. Bermaksud alkohol A kalau C3H7OH, molekul ataupun alkohol B pun sama. So dia akan jadi C3H7OH. Okey. So untuk alkohol A dan juga alkohol B bagi formula molekul adalah sama. Tapi formula structure yang berbeza. Sampai sini, apa yang dikatakan dengan formula structure yang berbeza, cikgu? Okey, tengok berdasarkan kedudukan dia. Okey, nak tahu kedudukan, first of all kita lukis dulu secara basic. So karbon ada 3, so lukiskan dulu rantaian dia. So ada 3 kat sini. Okey. Yang luar-luar ni kita isi dengan hidrogen. Okey, isikan sahaja dengan hidrogen. Ini kita lukis yang basic dulu Yang asas dulu. Hidrogen, kat sini pun ada. Hidrogen. Okey. So untuk hidrogen dah cukup dah 7. So tempat yang tinggal ni, baki yang tinggal ni awak letakkan O.
awak letakkan OH. Okey, sekejap. Awak letakkan OH. Okey, sekejap. Saya nak check sekejap. Okey. So, ini adalah formula structure untuk... Okey, sekejap. So, ini adalah formula structure untuk alkohol A. So, apa beza alkohol A dengan alkohol B nanti penyudahnya? Okey, so untuk alkohol A dan juga alkohol B, sekejap. Kita bawa pindah dia sekejap. Okey, so ini untuk A. Okey, sekejap. Ini untuk A. Sekarang ni kita lukis untuk yang B pula. Apa beza dia? Beza dia mudah je. Kita lukis dulu. Ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. And then macam biasa yang luar-luar ni kita letakkan hidrogen. Letakkan je, lukiskan je. Jangan risau. Okey, jangan risau, jangan rasa serabut dan sebagainya. Lukis je. Lukis je. Hidup ni kita kena enjoy, betul? So, lukis je hidrogen, tak ada masalah. Okey, lukis. Kita lukis. Okey. So, hidrogen kat sini dah cukup. Betul? Dah cukup tu. Dah cukup 7. So, ruang yang kosong ni awak just tambahkan OH. Ruang yang kosong ni awak tinggal tambahkan OH. Okey, apa beza dia, cikgu? Beza dia sekarang ni awak nampak untuk alkohol A, kedudukan... Okey, sekarang ni saya lupa, saya nak ajar awak untuk penamaan dulu. Untuk bilangan karbon dulu. So, kat sini, ini akan jadi karbon yang pertama, ini akan jadi karbon kedua, ini akan jadi karbon yang ketiga. Same goes dengan yang sebelah sini. Ini akan jadi karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Okey, so sekarang baru awak nampak beza dia. Okey. So, karbon untuk alkohol A, formula structure untuk alkohol A. OH dia terletak pada karbon nombor 1. Untuk alkohol B, OH dia ni terletak pada karbon nombor 2. So, kedudukan dia sama tak? Kedudukannya berlainan. Sebila kedudukan dia berlainan, bermaksud formula structure dia lain. Okey. So, inilah yang dikatakan dengan isomer. Iaitu apa dia? Dia ada formula molekul yang sama, tetapi formula structure yang berbeza. So, apa yang berbeza awak nampak dekat sini? Kedudukan OH dia berada pada karbon yang berlainan. Okey. Alkohol A, OH terletak pada karbon nombor 1. Alkohol B, OH terletak pada karbon nombor 2. So, sekarang ini awak tahu alkohol A dan alkohol B awak dari segi formula molekul dia menggunakan propanol. Betul? Dia menggunakan alkohol propanol. Tapi bila diberi formula structure yang berbeza, awak tak boleh nak namakan, okey, awak tak boleh nak namakan formula structure untuk yang A ni sebagai alkohol, sebagai propanol. Untuk yang B ni pun awak kau bergerak-gerak, maafkan saya kesilapan. Okay, so awak pun tak boleh namakan juga untuk yang alkohol B tu pun sebagai propanol. Okey, sebab formula molekul sahaja sama tapi formula structure berbeza. So, that's why penamaan bagi isomer dia akan sedikit berbeza daripada basic yang kita belajar tadi. Okey. So, dari segi penamaan untuk isomer ni macam mana kita nak buat untuk alkohol A dan juga alkohol B? Senang je. Senang je. Okey, nak buat macam mana? Okey, awak ingat nama asal dia apa tadi? Nama asal dia akan jadi propanol, betul? Nama asal dia akan jadi propanol. So, senang je. Awak mula-mula buat prop. Okey. Buat propan 1. Macam ni. Okey, sekejap Awak buat macam ni. Okey, awak tulis propan and then awak tulis all dekat hujung dia. Okey, awak tulis propan, hujung dia awak letak all. Tengah-tengah tu biar dulu kosong. So kita buat dulu. Sama sebelah ni pun sama. So prop. Okey, so prop propan saya lupa pula. And then hujung dia awak letak all. Tengah-tengah tu biar dulu kosong. Tengah-tengah tu biar dulu kosong. Okey, tengah-tengah ni nak isi apa, cikgu? Tengah-tengah ni kita ingat balik, refer balik kepada isomer untuk isomer untuk alkana dan juga alkena. Untuk isomer,
bagi alkana dan juga alkena kita kena ada apa? Kita kena ada nama ayah, kena ada nama anak, bilangan anak dan juga alamat anak tu kat mana. Betul? So, alamat tu kita kena refer ikatan tu berada pada ikatan karbon nombor berapa, betul? Sama juga dengan isomer bagi alkohol ni. Okey. So, kita tengok pada alkohol yang pertama, alkohol A. OH ni alamat dia pada nombor berapa? Alamat dia pada karbon nombor 1. So, kat sini kita kena letakkan alamat dia lah. Kena letakkan alamat dia. Dan ingat, dalam sistem penamaan IUPAC, dia kata, bila huruf nak letakkan dengan number, awak kena sempang. So, dia akan jadi macam ni. So, untuk alkohol A, awak akan dapat propan 1-ol. Okey. Untuk alkohol B pula, awak tengok untuk alkohol B, OH awak letak dekat bahagian mana? OH awak letak dekat bahagian karbon nombor 2. So, karbon nombor 2 tu adalah alamat dia. Okey. So, dalam penamaan sistem IUPAC, bila huruf nak jumpa dengan nombor, awak kena letak sempang. Letakkan sempang, letakkan alamat dia yang ini 2, letakkan sempang lagi. So, awak akan dapat propan 2-ol. So, inilah penamaan untuk awak punya isomer bagi alkohol A dan juga alkohol B. Okey, so saya harap awak clear dekat sini. Tapi, sebelum saya tamatkan video ini, saya nak tegur sikit. Okay, saya nak tegur sikit and then saya nak remind balik. Okey, kalau awak nak melukis ni, kalau awak nak melukis formula structure untuk alkohol ataupun sebatian, asid karboksilik ataupun ester yang selepas ni saya akan tunjukkan, bila awak nak melukis formula structure, make sure. Okey, contoh ini kita ada karbon. Bila awak nak melukis OH, bila awak nak melukis OH, jangan awak buat macam ni. Jangan awak buat macam ni. Macam ni maksudnya apa, cikgu? Yang H ni awak yang OH ni awak jadikan dia sebagai yang diikat. Okey. So, maksudnya kat sini lah. Okey, sekejap saya nak bagi awak nampak balik. Okey, so ini kan ikatan dia, betul? Ini adalah ikatan dia. And then, untuk OH tu, awak jadikan H tu sebagai ikatan dia. Awak jadikan H tu yang terikat dengan ikatan karbon. Tak boleh. Kalau awak buat macam ni, salah. Okey, so yang betul macam mana? Yang betul, ikatan dia akan jadi macam ni. Okey, ini ikatan dia. So, awak letakkan O. Okey, oksigen yang akan terikat dengan ikatan karbon. So, bila awak buat macam ni baru betul. Yang belah sini salah. So, make sure awak remind benda tu. Sebab benda ni sangat penting. Okey, so bila awak nak melukis formula structure untuk alkohol dan apa-apalah sekalipun, bila ada mengenai dengan sebatian karbon sahaja, oksigen mestilah the one yang terikat dengan ikatan karbon. Like this one. Okay. So, setakat ini sahaja video kita untuk alkohol. So, saya harap awak clear lah mengenai dengan basic learning yang kita dah belajar tadi dan juga kepada isomer yang kita dah go through sebentar tadi. Okay, so saya harap sedikit sebanyak video ini membantu. So, kita akan jumpa dalam video yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya pula. Okay.